Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kita di muka surat 11. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan tiada lalu atasnya masa siang atau malam, dan tiada bertempat ia dengan kecil, tiada bersifat ia dengan kecil atau besar. Adapun yang kita kata Allahu Akbar, artinya Allah yang lebih besar, maka iaitu besar martabat ketuhanan, bukan besar jirimnya. Subhanallah. Dan tiada mengambil faedah ia bagi dirinya dan bagi makhluknya pada segala perbuatannya dan pada segala hukumnya. Maka bukanlah dijadikan nasi itu kerana ia ambil faedah untuk bagi kita kenyang, dan bukanlah dijadikan air itu untuk bagi kita faedah supaya kita hilang dahaga kita, dan lain-lainnya. Dan bukan diwajibkan atas kita sembahyang itu kerana ia mengambil faedah untuk beri kita masuk syurga, dan bukan dijadikan jin dan manusia itu ia ambil faedah untuk sembah mereka itu akan dia. Tetapi segala kejadian Allah dan segala hukumnya itu mesti ada hikmahnya dan kebetulannya bukanlah sia-sia. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tiada aku jadikan jin dan manusia melainkan ada hikmah, jadilah mereka itu menyembah akan aku. Maka lam pada liya'budun adalah lam sayrurah, bukan lam ta'lil. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, pemberian daripada semata masih hidup kita. Alhamdulillah. Hidup pula diberi kita, lahir daripada mak bapak kita Islam, dihukumkan kita Islam. Alhamdulillah. Dimudahkan kita pula dengan Islam yang kita peroleh itu untuk taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah. Dia bagi lagi nikmat besar, dihidupkan hati sanubari kita, boleh perasan ke dia, boleh kenal dia, boleh cam dia, hadir hati ke dia, iman dengan dia, tauhidkan dia, mengasakan dia, sentiasa merasai apa yang ada pada kita, pemberian dia, sentiasa hidup untuk menggunakan apa dia beri, untuk melaksanakan perintah dia tanpa cuai, untuk sentiasa zikir dia, ta'zim dengan dia, tauhid dengan dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bagian kita nikmat tu sentiasa pada kita. Alhamdulillah, insya-Allah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat jemaah pula tu, dapat pula berada dalam majlis yang mulia untuk kita manfaatkan, meneruskan bincangan kita daripada kitab Baku Iman ni, insya-Allah.
Kita masih duduk bicara bab mukhalafah. Bab mukhalafah dalam kitab ni antara bab panjang. Pasal besar sangat bab ni yang perlu faham sungguh-sungguh. Perbezaan antara Allah yang dia ilah, dia Tuhan, dan perbezaan antara makhluk Allah. Gagal memahami perbezaan antara Allah dan makhluk Allah ni, dia akan gagal pahaman ketuhanan. Untuk kita luruskan dia, yang antara kesilapan dia bila gagal faham bab mukhalafah ni adalah memakhlukkan Allah. Subhanallah. Antara juga kegagalannya nanti khasnya dalam bab tauhid, dalam bab wahdaniyah, apa dia? Mentuhankan makhluk. Masalah juga tu. Dua-dua bab besar. Bahkan umumnya tu yang awal-awal saya dah sebut, awal kita nak belajar ni 13 sifat ni adalah 13 sifat yang telah disepakati ulama, ambil saripati daripada Al-Quran, hadis, muafakat pula dengan akal yang waras, yang sahih, yang tak boleh disangkal sama sekali. Takkan ada orang yang waras fikiran dia menyangkal 13 sifat ni, apatah lagi dah disokong dengan Al-Quran dan hadis, yang ia adalah intipati daripada ataupun dia ialah intipati untuk merumuskan macam mana yang sepatutnya kita kena faham dalam bab ketuhanan. Daripada segala nas yang ada, macam mana nak buat resolusi dia, kesimpulan dia. Ni dia. Jadi antara ni dia tu mukhalafah lil hawadis. Satu, walaupun kita baca kitab kecil je, tapi dia cerita ni kaedah dia jitu dah, pati dah, pasti dah. Sambil-sambil dengan apa dia sebut tu, saya sulamkan dengan sebut ayat Quran, ayat muhkam, mutasyabih, cara nak faham macam mana. Pasal mesti diselesaikan dah. Ulama kita merumuskan bab yang kita belajar, bab akidah ni dah diambil daripada seluruh Al-Quran, hadis yang telah diformulasikan, bukan bahan mentah yang belum diproses, tapi dia adalah rumusan yang telah dibuat resolusi dia. Zaman sekarang pun kan isu ataupun benda besar, kalau ada sesuatu isu perbincangan yang kita nak dengar tu bukan panjang lebar tu, nak dengar tu kesimpulan ujung dia, apa resolusi dia, betul saya sebut. Isu contohlah, isu apa? Isu tanam durian dekat laut. Tanam durian, surat 40 tahun mah tanam durian. Tak payah sembah lah yang mahkamah tinggi apa orang nak tengok resolusi dia. Macam mana boleh tanam? Kita pun tak gamak nak beli, rumah yang sangking dah kaya raya dah lima ni. Kita ceroboh sikit pun ambil sebatang kayu daripada hutang simpan pun, hutang simpan apa, tanah kita potong pokok durian pun, muat atas lori, naik atas halak, usung naik atas jalan raya, miu siap kau. Boleh faham saya sebab apa? Takkan 40 tahun macam ni sengap, macam buta apa. Sikit lah saya sebut bahasa tu kan, geram juga kadang kan. Tengok pula geng-geng muka-muka bekas-bekas komunis. Memang bekas komunis pun. Kalau Utara Raub tu kawasan terowong-terowong dia pun ada tak? Sungai memang kawasan komunis betul ya. Macam kita Legong pun Legong, Kelantan, Kaya duk Kelah Hulu, tahulah juga cerita-cerita macam tu kan. Memang sarang komunis masih. Kan bila telah ditawarkan supaya nak mengelakkan daripada ada pertembungan antara pihak tentera dengan komunis ni, telah diberi tawaran apa dia, beri tanah macam ni. Kita nak dapat tanah sekangkang kera pun punya susah. Sampai sekarang pun tak ada tanah. Tu pun nak beli tanah pun beli macam-macam, keluar duit model besar-besar, teroka silap-silap je. Mampu kena. Kalau dah teroka pun buat politik OL pun nak dapat geran punya seksa. Yang Pelda, yang Pekra yang dah bagi tanah, resmi bagi tanah tu pun tak dapat geran sampai lah ni. Yang ni okay. Apa resolusi dia?
resolusi. Orang nak dengar resolusi tu. Quran sama. Mana Quran, hadis. Duk sembang macam ni. Tak, apa resolusi dia? Apa kesimpulan dia? Ni, baik. Satu sikit isu tu sama gambar ni. Apa sebenarnya kita nak? Itu isu tanam tu kan. Ini isu vaksin ni. Angka tak turun-turun ni, nak selesai pasar ni. Selagi tak selesai pasar ni, duk macam ni lah kita. Kedai tak boleh buka apa-apa. Kalau 4 bulan tak turun angka 4,000, 4 bulan lah kita macam ni. Naik lagi 7,000 pula. Tengok gaya tu memang tak selesai lagi 2 minggu. Dia bukan 2 minggu. Dia kira pasar lah ni. Pasar dia apa? Mesti bawah 4,000. Dan apa resolusi nak tunjuk ni? Ubat dia tak bagi. Dia bukan sebenarnya nak cegah COVID, tapi tengok dia punya matlamat sekarang nak memvaksinasikan. Betul. Kalau nak kira sembuh, tak kena vaksin pun berapa ratus ribu dah ramai yang sembuh. Keliling kita pun berapa ramai yang tak ada bagi ubat apa pun, sembuh elok Maksudnya memang boleh sembuh walaupun tak bagi ubat, dan tak ada ubat lagi pun dia kata. Sedangkan ada beberapa penemuan ubat-ubatan tertentu. Siam pun dia kata ada pokok-pokok tertentu, herba-herba tertentu dalam bumi kita. Jadi semua kepakaran daripada ahli-ahli sains dan doktor dia telah gunakan untuk mencari penawar bagi masalah itu. Sampai tak ada kes kita tengok bukan ke arah itu. Ahli sains kita macam doktor-doktor ahli perubatan yang belajar punya ramai tu macam tak ada orang je. Kita tengok Malaysia ni macam ada 2-3 putong je. Doktor tu Doktor Hitler apa dia panggil. Seorang lagi doktor gula-gula hack. Siapa dia tu, dia pun kata gitulah, saya pun bukan kena ingat. 2-3 orang tu dia bercakap. Orang lain macam tak ada lah, macam tak ada suara. Awak tengok ni bengap sangat ke? Tak reti sangat. Macam tak ada orang lain dah nak bercakap cerita-cerita bab perubatan ni. Sedangkan ramai pakar-pakar kita. Bukan semua setuju. Saya pun dah ada duduk dalam grup tu lah. Jadi apa resolusi dia? Apa sebenarnya? Bahkan ada negeri-negeri, negara-negara yang satu masa dulu dia nak setuju ambil vaksin. Lepas tu macam Jepun misalnya, apa bulan satu? Saya tengok saat 4 Jun kerajaan dia kata dia tak akan memberikan rakyat dia tak akan benarkan rakyat dia untuk divaksin dengan apa-apa vaksin AstraZeneca. 1 Julai kerajaan Jepun isytiharkan menghadiahkan 1 juta dos AstraZeneca pada kerajaan Malaysia. Apa faham saya buat apa tu? Apa? Kat rakyat Jepun dia tak bagi, tapi yang vaksin dia dah beli buat apa? Dengan murah hatinya dia bagi kat rakyat Malaysia. Malaysia pun kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Macam tu kan? Pasalnya tak boleh baca ke apa sebenarnya? Muskil lah kan. Singapura dulu banyak, sangat sikit pula tu. Kalau ada pun dia kata tak usah hendah lah. Pasal apa? Boleh hidup macam biasa. Hidup dengan COVID-19 ni tak ada apalah, flu biasa je. Tak ada kurung-kurung bubuh kawat atas kat flat, dekat tangga bubuh kawat. Allah, lebih pada penjenayah, lebih pada komunis lagi. Saya nak balik ke Hulu itu, saya tengok macam babi pun tak boleh masuk. Sangkut tak faham saudara saya sebut apa. Maksudnya sampai ketat macam tu lah. Sedangkan yang sakit positif, saya selalu sebut kan, 8 hari discharge. Itulah. Saya nak cerita apa ni? Matlamat kita, apa benda yang ada, resolusi dia apa? Itu kan? Apa isu pun. Waktu kita dah belajar bab tauhid ni, apa resolusi dia? Yang kita dah hidup ni supaya nak jadi orang ahli tauhid, macam mana resolusi dia? Apa kesimpulan dia? Apa kita nak bawa dalam kehidupan ni? Apa yang istilahnya matlamat kita hidup ni? Nak cari apa? Tuhan ke Allah tu betul lah.
Macam mana kau nak bawa hidup kau kata Tuhan kau tu Allah? Quran mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang kata kami Tuhan kami adalah Allah tsumma istaqamu, kena istiqamah. Apa makna istiqamah? Sentiasa asyhadu, always witnessing ya Allah ni ilah. Barulah akan jadi sifat istimewa pada orang macam ni. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Allah Ta'ala bagi antara rahmat dia, malaikat akan turun mendoakan keampunan dan berbagai. Lepas tu khabar gembira Allah Ta'ala akan beri, alla takhafu wa la tahzanu, kan? Apa khabar gembiranya? Orang yang boleh iman betul-betul sentiasa always witnessing pada Allah Ta'ala ni, malaikat akan khabar gembirakan alla takhafu wa la tahzanu. Erti doa perkataan yang khabar gembira yang akan digembirakan oleh para malaikat kepada orang yang beriman betul, istiqamah, always witnessing pada Allah Ta'ala ni, kamu jangan langsung rasa takut dan rasa duka cita. Inilah iman yang dipanggil iman yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Iman inilah iman para aulia. Jadi resolusi yang disebut oleh ulama supaya kita ni dapat betul-betul jalan aulia. Jalan aulia adalah jalan anbiya. Cuma kita ni betul-betul ke ikut jalan aulia? Betul-betul ke dengan jalan aulia itu boleh capai pada jalan anbiya? Waliullah adalah waris daripada Nabiullah, kan? Okey, siap macam tu. Bahkan jaminan Allah Ta'ala, man adali waliyan faqad azantuhu lil harbi. Kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi dia, siapa-siapa yang menyakiti walaupun seorang wali aku telah isytiharkan perang dengan dia. Main dia atas kita nak semak, nak bicara ni, adakah kita duduk atas perjalanan awliya Allah ni? Macam mana nak dapat tauhid ni? Dia tak faham satu hal. Betul, macam mana nak faham sentiasa always witnessing pada Allah Ta'ala, always kita tanzihkan dia daripada sifat kekurangan, sentiasa rasa kita ni berhajat pada dia, sentiasa merasakan Allah lah sentiasa memberi kurniaan kepada kita. Yang kita pula sentiasa pula dibukakan pintu hati untuk memuji dia. Dia jadi pula hati dan hati sanubari kita, akal fikiran kita sentiasa perasankan dia, sentiasa ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Allah lah yang kurnia semua ni. Allahu Akbar wahdahu la syarikalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita iman tu. Iman tu lah dengan disiplin kita belajar ni supaya boleh capai ke sana. Pasal orang yang betul-betul dapat beriman macam tu, memang dia akan hidup dalam keadaan tak akan lupa pada Allah Ta'ala. Kalau disuruh lupa pun dia tak akan mungkin lupa Allah Ta'ala. Kita belumlah tahap tu kan. Kita nak ingat pun susah. Dalam duk ingat pun lupa. Para awliya Allah ni kalau disuruh lupa pun dia tak boleh lupa. Pasal mana mungkin dia lupa? Pasal dia dah kenal sungguh dengan siapa Allah Ta'ala, faham betul perjalanan awliya, perjalanan anbiya. Jauhlah dengan kita. Saya tak kata tuan-tuan, saya sebut saya lah, dengar ayat-ayat macam tu daripada tutup guru kita macam mana? Tak ada apa lagi aku ni, bodoh lagi. Dia orang tak boleh lupa Allah Ta'ala. Kita macam mana? Lupa lagi zikir, habis lagi sifat. Alamak, tak dan lah, sibuk sangat. Selawat berapa kali? Tak dan nak selawat lagi ni. Duduk pasar macam ni pun tak dan selawat juga. Ada jugalah urusan, sibuk lah. Kita lah mengaku menzalimi diri tu mesti. Itu sifat kita. Sifat apa? Anbiya Allah, awliya Allah sentiasa menzahirkan rasa bersalah, rasa banyak kecuaian dan kealpaan, tak rasa langsung keselesaan di atas sebarang ketaatan yang telah dilaksanakan. Nabi pun dia kata Rabbana zalamna anfusana. Takkan kita ni nak jadi anak murid wali pun susah. Wali jauh lah kan. Astagfirullahaladzim. Sikitlah ke sana. Jadi kita nak belajar ni apa? Nak ambil rumusan yang ulama' dah sebut. Yang ni parti betul-betul, dah faham betul-betul ni. Untuk kena faham pula macam mana cara nak berjalan, nak jadi
sentiasa mentauhidkan Tuhan dalam setiap apa jua kelakuan, dalam setiap apa yang kita lakukan, supaya mendapat keridaan Tuhan. Dengan itu dia akan masukkan tempat yang telah dijanjikan. Semua itu pun limpah kurnia dia, bukan kita, nampak kita, tapi tiada lain melainkan semua minallah. Lagi semua tu billah, semua tu ilallah. Besar tu pelajaran tauhid nak belajar tu kan. Kena duduk ngaji, tak faham ngaji lama sikit lah kan. Lepas tu zikir, muhasabah, hati hadir, faham. Kalau makin dapat proses yang betul tu, insya-Allah memang sentiasa iman akan bertambah, semakin akan hampir ke Allah Taala, semakin istilahnya dalam proses beransur-ansur untuk semakin banyak, semakin kuat, semakin jatuh hati ke Allah Taala. Itulah bahasanya. Mudahan Allah Taala mudahkan kita perjalanan tu. Amin ya rabbal alamin. Jadi antara disiplin ilmu dia, jangan sampai memakhlukkan Allah Taala. Itu besarnya lah. Tu kena faham mukhalafah ni. Umum bahasa dah sebut. Dia nak bagi khusus apa dia sifat makhluk. Sifat makhluk ni dilalui oleh masa. Allah tiada dilalui atasnya masa. Pasal Allah dialah yang mencipta masa. Dan tambah kalau kita buat sikit analisa, masa ni dia adalah proses pergerakan matahari, pergerakan bumi di atas paksi dia, dan pergerakan bulan mengelilingi bumi, dan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Itulah masa. Faham saya sebut kan? Kalau tak faham tu, tobat mengaji lain lah. Saya nak urai tu panjang lah, takkan lah. Orang kata apa, pengetahuan am tantu pun tak tahu deh. Betul kan? Kita 24 jam ni adalah proses pusingnya bumi di atas paksi dia kan, 24 jam macam tu kan bunyi dia kan. Kalau bulan ni, bulan Qamariah adalah proses pusingan bulan mengelilingi bumi. Kita punya bulan Januari, Februari, Mac, April setahun Syamsiah ni 365 suku hari itu apa dia? Itu adalah proses bagaimana peredaran bumi mengelilingi matahari. Dan ada pula satu lagi masa yang matahari ni dia pun bergerak, ada paksi dia, cuma tak ada istilah kiraan-kiraan untuk benda tu, untuk matahari tu. Kalau ada pun lanjutan selepas daripada Syamsiah tu yang kita sebut Januari, Februari tu, kalau kita ngaji falak bersama dengan Januari, Februari tu, pasal dia mengelilingi matahari tu, dengan bintang-bintang yang ada di langit tu, ada burus-burus yang boleh dilihat. Quran pun isyarat cerita was-sama'i dzatil buruj. Quran Allah yang cipta, dia tahu lah kan. Nak cerita apa ni? Jadi Allah dialah khalik yang menciptakan faktor yang menyebabkan jadi masa. Jadi takkanlah dia buat matahari bulan dengan sebab matahari bulan bumi ni, maka Allah dilalui oleh masa. Apatah lagi dia ni dimakan masa. Lepas tu dia ada usia. Subhanallah. Satu salah kalau duk faham Allah duk turun naik malam siang, tengah malam Allah Ta'ala turun. Cerita apa ni? Kalau ada hadis di atas kaedah yang kita dah belajar ni, kalau ada ayat Quran sekalipun, mesti ayat Quran tu dipanggil ayat mutasyabihah. Quran pun ayat mutasyabih. Untuk nak buat macam mana? Mesti dengan ayat muhkam. Dasar saya dah sebut awal-awal kita belajar, daripada awal kita belajar akidah apa dia. Dasar ayat muhkam ni la ilaha Allah mesti sempurna. Sempurna dia macam mana? Dia tak hajat satu pun pada makhluk. Antara tak hajat pada makhluk, makhluk tak boleh memberi bekas ke dia. Bahkan dialah yang memberi bekas pada makhluk. Takkan dia buat langit, bulan, matahari, bintang. Allah terkesan dengan bulan, bintang, matahari, dengan tu dia dilalui oleh masa. Kalau dia nak bagi rahmat pun, dia kena duduk dalam masa siang ke malam ke, dengan tu barulah dia boleh dia akan memberikan sesuatu pada makhluk dia, yang bila dia buat masa, dia pun kena melalui proses masa itu. Subhanallah. Tu
Yang saya sebut tu hujah akal. Betul nas yang ada. Nas ni dengan apa nas muhkam yang telah disebut dan dihurai oleh ulama, ni nas juga. Jadi membawa kepada faham terkesan pada makhluk, sedangkan Allah terkesan dengan makhluk, dilalui oleh masa, duduk dalam masa, dia pun ada masa. Subhanallah, tak layak langsung untuk dinisbahkan pada Allah Ta'ala, untuk mesti ada makna dia. Apa makna dia? Subhanallah, daripada sifat kekurangan mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Tu perjalanan salaf. Khas nanti jumpa situ. Satu di atas kata tak layak untuk Allah ni dilalui oleh masa. Kalau ada hadis sebut Allah Ta'ala yanzilu rabbuna fi sulusil lail, turunlah Tuhan kita, Allah ni dia akan turun pada 2/3 malam. Bila yang tu makna mustahil, siapa yang turun ni? Takkan Allah hakiki turun. Itu yang jadi istilah majaz mursal. Itlaqi zat wa iradati makhluqihi. Apa yang tu disebut lupa lah. Allahumma salli ala sayyidina. Sebut Allah turun tapi ala takdiril mudhaf. Dipanggil majaz bil hazfi setengah-setengah kitab. Sebut Allah turun, bukan Allah turun. Yang turun siapa? Rahmat Allah turun, malaikat Allah Ta'ala turun, keampunan dia turun, bukan Allah turun. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhan kamu. Datang ni berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Itu masalah tempat. Kalau Allah pun berpindah randah daripada satu tempat, berbaris-baris pula dengan malaikat, mustahil. Kalau mustahil macam tu, siapa yang datang? Malaikat Allah yang datang, rahmat Allah yang datang, perintah Allah Ta'ala yang datang, larangan Allah Ta'ala yang datang. Bukan Allah datang. Sebab Allah, dia nak buat sesuatu pada makhluk, dia tak perlu datang dan pergi. Begitu juga dia nak bagi rahmat, nak bagi keampunan, dia tak perlu turun ataupun naik. Kalau dia perlu turun ataupun naik, untuk dengan sebab itu dia boleh memberi sesuatu, yang ni bukan Tuhan. Terbatal makna Tuhan. Sedangkan Allah memang dia saja ilah, la ilaha illallah. Tu kata dia muhkam. Mana boleh la ilaha illallah dibatalkan oleh ayat yang zilu rabbuna fi sulusil lail. Pasal siapa muhkam, siapa mutasyabih? Mana yang menunjukkan sifat kamalat, mana yang menunjukkan sifat naqais, sifat kurang. Mana yang dipanggil yang ni kesan, terkesan dengan makhluk, mana yang kata yang ni adalah dia yang mencipta makhluk. Tu dasar tu, akidah tu. Satu, mustahil Allah Ta'ala dilalui oleh siang malam. Baru-baru ni kita duduk dengar kan, ada program bulan Ramadan itu buat ada kan. Ada beberapa orang ustazah nak buat satu program. Apa dia? Saya tak ingat tajuk dia. Allah turun pada 2/3 malam. Macam tu kan. Kenapa tajuk macam tu dipilih kan? Kenapa gunakan pula ayat-ayat mutasyabihat? Telah ditegur baru perbetulkan. Jadi nak faham apa? Ustaz dengan ustazah pun ramai yang pening bab ni. Satu bab akidah zaman lah ni, Masya Allah, risau kita kan. Risau apa? Ustaz-ustaz pun pening, ustazah-ustazah pun pening, jadi tok mau peti pun pening, hanya ada PhD lagi pening. Macam mana? Hati-hati lah. Satu mesti belajar ilmu daripada ahli dia. Tak semestinya ahli ni ada PhD, tak mestinya yang ahli ni masuk TV. Tak semestinya yang kata ahli ni ramai followers, tak semestinya kan. Dengarlah elok-elok je tu kan. Jadi pasti wajib cari, pasal thalabul ilmi ni faridah, fardu kata kita. Cuai bab dia celaka besar. Tambah celaka tu bab akidah, buka halang celak, buka halang kepala celaka tu. Nauzubillah. Jadi prinsip kita yang lalu semasa ni kita, dan kita pun atas akidah kita belajar. Kita ni daripada kecil boleh jadi besar, ni daripada muda boleh jadi tua, ni pun beruban dan janggut misai beruban ni. Ada orang duk faham yang mengubankan ni apa dia? Masa, faktor umur. Tak. Masa bukan boleh buat apa-apa kat kita. Masa ni makhluk.
Macam mana makanan pun makhluk, minuman pun makhluk, anak isteri pun makhluk. Makhluk masih letakkan kedudukan makhluk. Itu yang ilmu tauhid besar kena belajar. Ada kesimpulan iman yang besar kena belajar. Nak faham apa? Makhluk mesti letak tempat makhluk. Makhluk takkan jadi khalik makhluk. Makhluk takkan beri mudarat atau manfaat kepada makhluk dengan zat dia. Yang boleh bagi mudarat dan manfaat dengan zatnya hanya Allah Ta'ala. Makhluk ni hanya laluan saja. Macam mana sentiasa nak always witnessing yang makhluk ni laluan. Antara jalan dia zikir. Antara laluan dia ilmu ni mesti hadam. Dah hadam nak buat apa pula? Sentiasa hati hadir. Macam mana jalan nak hati hadir? Kena banyakkan zikir. Dan sebelum nak boleh zikir, mestilah kena faham dan majlis ilmu kena hadir. Jangan ada waktu-waktu yang ponteng-ponteng. Jangan ada waktu-waktu yang tidur, yang lalai. Ada miss subjek, ada miss lesson. Tak boleh. Yang tak miss lesson pun jadi macam miss. Tambah ada miss lesson. Tentulah kita gagal nak faham. Dia tak faham, itulah kita rasa macam faham aja. Tapi sebenarnya banyak lagi benda tak faham. Okeylah, sana kan dengan ayat-ayat macam tu. Itu yang dia kata, kalau kita pun kalau faham prinsip itu, betul lah ya. Takkanlah makhluk mengkesan Allah Ta'ala dengan siang malam. Takkanlah siang malam menuakan kita. Bukan. Nampak macam patuk umur tu menuakan kita. Tak. Makhluk memang dia tagayyur. Dan mughayyir yang boleh mengubah hanya Allah. Tapi nampak proses lalu, tua, berumur, sehat, sakit, mati, hidup. Macam mana? Nampak macam makhluk ada membuat sesuatu. Rupa zahir macam tu. Ni semua ujian. Ni sebab kita tu yang wajib mengaji, belajar, bagi faham. Boleh lepas ujian ni, jangan sampai terkecoh, sampai terakidahkan kepada makhluk. Makhluklah beri mudarat dan manfaat dengan zat dia. Bahkan nisbah boleh beri mudarat dan manfaat hanya Allah Ta'ala dengan zat dia. Zat makhluk mesti letak tempat makhluk tak ada sifat Tuhan sama sekali. Makhluk, zat dia pun berhajat pada Allah Ta'ala, sifat dia berhajat pada Allah Ta'ala, perbuatan dia berhajat pada Allah Ta'ala. Apa yang ada pada dia yang nampak macam beri kesan tu pun berhajat pada Allah Ta'ala. Allah yang tak hajat pada sesuatu, Allah lah yang menunaikan segala sesuatu. Itu besar tu pelajaran tauhid tu. Tak faham hak tu lah yang boleh jadi syirik 24 jam. Na'udzubillah. Syirik pula bukan syirik kecil tu, syirik besar tu. Kerana mengiktikadkan selain daripada Allah Ta'ala boleh bagi mudarat dan manfaat. Selain daripada Allah Ta'ala boleh menjadikan zat. Apatah lagi memang iktikadkan zat makhluk, memang diri zat makhluk tu dia ada sendiri, duk rasa hanya makhluk ada ataupun Allah ada, kita ada kita lebih kuat rasa ada kita daripada ada Allah Ta'ala. Banyaknya cuai kita, banyaknya masalah kat kita ni bab ketuhanan ni. Dengan bahasa lain, memang kita ni tak duduk status hamba lagi dari sudut iman dan perasaan, belum lagi. Tak duduk status hamba lagi nisbah ilmu dan pengetahuan, tak lagi. Bahkan nisbah pengetahuan masih pengetahuan iblis. Dengan bahasa kasar gitulah kan. Kita masih iblis lagi, macam apa? Belum ada kepahaman ketuhanan yang kita duk rasa keberhajatan. Allah yang bagi ada aku, anta rabbi. Saya ingat saya mengajar Arwah Fatih dulu, dia selalu sebut ayat dengan perkataan macam tu lah, dengan nada dia sekali. Allahumma anta rabbi, anta maksudi, anta khaliqi, kau yang cipta aku, kau lah maksud aku. La ilaha illallah, la mawjud illallah. Wujud ni Allah je, aku ni bukan wujud, aku diwujudkan. Aku ni asal tak ada, dia yang bagi ada aku. Kau lah ya Allah. Kalau dia tu nampak rasa jauh sangat, bagi rasa hadir sikit. Kau saja ya Allah yang adakan aku, hidupkan aku. La ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilah ni tiada lain melainkan Kau saja ya Allah. Makhluk ni tak boleh duduk tempat ilah sama sekali. Makhluk tak boleh duduk tempat ilah sama sekali. Ilah tu mesti dipaham dan dihadam betul-betul. Bila ilah, makhluk je ilah, Allah saja ilah, makhluk tak ada sifat ilah sama sekali,
Apa dia uluhiyah itu? Itu yang bahas nanti hujung kita jumpa. Atas saya selalu uluhiyah ni apa? Istighna'an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Allah ni yang kata dia ilah ni tak mana? Dia tak ajak pada tu, makhluk semua berhajat Allah Ta'ala. Sampai kita boleh rasa semua aku ni pun berhajat sungguh pada Allah. Allah saja boleh menunaikan segala hajat dan keperluan aku. Apa yang ada kat aku ni semua datang pada dia, barulah ada iman dengan Allah Ta'ala. Walaupun sekejap. Itulah nama dia iman sebesar zarah tu kan. Kita duk rasa kerana aku ni iman ni besar sangat, rupanya iman besar zarah pun belum tentu hasil. Dan hasilnya memang kena jelas, perasan, faham, ada ilmu, dan dengan ilmu tu, ilmu yakin tu dapat pula ainul yakin. Memang Allah jadikan aku. Memang mengiktiraf kat dia, ikrar dengan mulut, la ilaha illallah, alhamdulillah. Tengok rezeki ada, itu orang bagi ni, orang bagi hak ni, orang bagi hak ni, macam mana? La ilaha illallah. Nak dengan sedarnya, nampak orang bagi, sedar Allah yang takbir orang tu main bagi, Allah yang buka pintu hati orang tu main bagi. La ilaha illallah. Tuan-tuan, saya tak tahulah wali-wali belaka kan. Tuan-tuan, saya sebut tu dasar ilmu, mesti boleh faham, mesti kena sebut, mesti kena reti. Nak dapat perasankan ke Allah Ta'ala tu, jenuh berperang tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak tahu lah. Jenuh perang. Saya kata jenuh perang tu apa? Kita amati, kita muhasabah diri, tengok, aku ni hari ni orang bagi ni, aku duk astagfirullah, tak rasa buat Allah bagi aku, astagfirullah. Tak rasa tu. Baru boleh duduk melengur tu, astagfirullah. Ya Allah, kalau mati dalam masa tu, mati dalam keadaan tak ada iman dengan Allah Ta'ala namanya tu. Bukan cerita buat maksiat ni lagi apa bala kita tahu. Ni duk cerita duk taat ni, tapi hati tu belum sampai ada idrak ke Allah Ta'ala, tak perasan dengan Allah Ta'ala. Mati masa tu, istilahnya mati dalam tak mengisbatkan Allah ni Rabbi, Allah yang takbir aku, Allah yang beri aku, Allah yang bagi ada aku, Allah yang mengurus aku, Allah yang beri rezeki aku, Allah yang membuat segala ketentuan dan keputusan atasku. Tauhid tu, rubuk tauhid. Sikit soal, senang tak dapat? Dengar satu hal lah, untuk macam mana? Macam tu tauhid ya. Saya belajar ni dah tua dah, kita mau jumpa guru yang memang bawa kita satu-satu jalan tauhid ni. Kalau siapa yang baru dapat ke, muda ke, tua ke, nak tak nak, suka tak suka, ambil lah mana yang boleh tu kan. Bahkan bahasa saya, ambil lah mana yang boleh tu pun tak kena. Apa dia? Memang kena ambil, mana boleh tak ambil. Dia tak ada istilah kalau tak boleh ambil semua, jangan buang semua. Tak ada. Buat tauhid tak ada pasal itu. Macam mana? Kena ambil semua. Tak nak pun kena ambil juga. Tak suka pun kena ambil juga. Tak suka pun kena reti juga. Tak faham pun kena fahamkan juga. Cuba fahamkan juga. Kalau tak suka pun kena suka juga. Pasal apa? Nak tak nak mesti ambil ni. Inilah saja jalan untuk selamat di akhirat esok. Dia kalau nak sebut sikit bandingan macam orang yang duk bertuhan dengan vaksin tu, mesti vaksin juga, mesti ambil juga, cocok juga. Kalau sekali pun sekali, dua kali pun dua kali, tiga kali pun tiga kali, 4 kali pun 4 kali, 40 kali pun 40 kali lah, mesti cocok juga. Macam tu. Sikit lah dengan ayat macam tu kan. Macam mana? Tauhid macam mana? Lagilah nak kena cocok. Cocok tauhid tu. Tu bahasa kiasan nak, jangan ambil jarum pergi cocok tu, aku duk cocok tauhid ni. Yang dia buat bengap itu kan. Sikit saya guna bahasa-bahasa macam tu lah. Allah ila siratal mustaqim. Satu, tak mungkin Allah Ta'ala dilalui oleh siang atau malam. Siap, tenang je faham. Pasal siang malam makhluk Allah. Allah yang bagi dari siang malam. Takkan Allah buat siang malam, terkesan siang malam ni Allah Ta'ala. Allah kena pergi ada waktu siang dan malam. Allah pula dengan ada siang malam ni pun, dia pun ada faktor umur, ada umur kat dia, nisbah kat dia, berapa lama ke baru ke apa ke. Subhanallah. Bahkan
bila tak nisbahkan masa pada Allah Taala, Allahu kan wa huwal ana kama alaihi kan. Memang dia ada sekarang ni macam mana dia ada dulu, macam itulah sekarang. Tak pernah melalui sedikit pun proses perubahan, pasal dialah yang mengubahkan semua makhluk. Yang makhluk sentiasa berubah, makhluk tak sikit pun boleh mengubah Allah Taala dari sudut zat dia, sifat dia, apa saja yang sabit pada Allah Taala. Sebab dia ilah. Mana boleh makhluk boleh ambil peranan sikit pun? Mana boleh? Kalau ada nampak macam ada makhluk ni sesuatu dengan tu Allah Ta'ala beri laluan dan jalan, dan dia proses dengan tu berlaku kehidupan, itu saja. Dan proses itulah dipanggil proses syariat. Ada sabab kena buat macam ni, usaha, ikhtiar, atau perjalanan sabab alami ataupun sabab ghaibi. Semua dua-dua bab ditaklif buat kita. Baik. Selesai bab siang malam tu. Tak susah pun. Saja saya sebut tu untuk bagi satu view kan. Kalau tak, pasal nak faham tauhid ni tuan-tuan memang makan masa. Saya sendiri mengaji, apa orang guru saya tempuh seorang. Satu kitab, jawi, lepas tu Arab. Habis last jumpa Urdu, tak pakai kitab. Tapi apa yang saya mengaji kitab, semua ada dia buat keluar dengan tak pakai kitab. Dia bagi formulasi, tak payah pakai kitab, tapi itulah intipati daripada kitab. Tu biasa. Selalu dok dengar dengan teori, yang ni dia bagi dia dah tak pakai kitab, dia boleh bagi dengan cara praktikal macam mana. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan saya untuk lalu tempatnya tu. Dengan tu saya kongsi apa yang boleh kongsi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaatkan kita semua, tunjukkan kita jalan betul, boleh betul-betul ikut perjalanan awliya ni. Dengan perjalanan awliya itu tepat perjalanan kita dengan perjalanan anbiya. Amin. Baik, seterusnya, tiada bersifat ia Allah Ta'ala dengan besar, kecil atau besar. Kecil dengan atau besar dengan pengertian jisim, subhanallah. Besar kecil ni jisim, betul? Kenapa besar? Boleh bagi definisi tak? Kenapa panggil besar? Besar ni atau istilah jirim ke jisim ke jauhar? Tak ingat takrif ni. Wajib tobat dengan ngaji lain kalau macam tu. Jirim ke jisim jauhar? Besar dengan kecil ni. Jauhar satu. Kalau kecil boleh jadi jauhar kecil. Tu pun jauhar ni kecil, habis kecil, saya tak boleh belah bagi. Jadi kecil besar ni bukan jauhar lah. Jirim ke kecil besar? Kecil besar untuk jirim, definisi dia bukan kecil besar. Jirim ni definisi dia apa? Dia maujudun yang melaul faragh. Benda ada yang kewujudan dia yang occupied space, yang mengisi ruang. Jadi apa dia kecil besar ni? Jisim. Macam mana boleh jadi kecil besar? Kerana jauhar firid tu bercantum. Lagi banyak, makin besar angka yang menghimpun dan mengkumpulkan dia. Bila dia sampai satu tahap angka yang sampai pada huruf yang ni dipanggil besar, orang panggil besar. Kalau angka dia kuantiti dia semakin mengecil sedikit sampai satu tahap yang ni pada huruf orang panggil sikit, baru dia akan dipanggil sikit, kecil. Jadi kecil besar ni sifat makhluk. Allah tak disifatkan besar ataupun kecil dengan makna jirim, dengan makna jisim, dengan makna jisim, dengan makna zat dia bersusun-susun dengan sesuatu, dan bersusun tu banyak benda yang menyusun dia, yang dengan itulah dia jadi besar. Kalau besar dengan makna macam tu, kufur tanpa ada khilaf ulama. Pasal besar macam tu memahamkan Allah Ta'ala berjisim, sedangkan mustahil jisim pada Allah Ta'ala. Allah yang dia buat jisim. Ada pahaman-pahaman Cik Wahab tu, Cik Wahab pahaman macam ni masalah Cik Wahab ni. Memang ada tutup guru dia, memang pegang macam tu, dah ada muka, ada tangan, ada mata, kata dia takkanlah duduk asin-asin, mestilah bercantum, mestilah sabit jisim Allah Ta'ala, jasad Allah Ta'ala.
Tapi jasad dia taklah macam jasad kita. Subhanallah, siap subhanallah lagi. Jasad Allah taklah macam jasad kita. Dah di bubuh kita ada jasad, Allah pun ada jasad. Dia faham macam tu. Subhanallah. Tu cara pahaman tu sesat, tak betul. Tak betul. Jadi tak nisbahkan pada Allah Ta'ala kecil besar. Baik. Untuk tak muskil ke? Kan ada Allahu Akbar kan? Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allah Al-Ali, mana tinggi? Tinggi, besar. Sadaqallahul Azim, hebat, azim, maksudnya great kan? Nak faham macam mana tu? Terjemah kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar ni antara kalau wazan af'al, kalau dia masuk isim tafdil, Allah yang maha besar. Bahkan akbar ni tak buah maha, tak apa, Allah besar. Akbar tu dia sifatun musyabah bismil fa'il, kabura yakburu, kibran, fahuwa akbar, fahuwa kabirun, fahuwa akbar. Apa nak akbar? Yang besar, bukan yang paling besar. Panjang tu saya urai tu. Dia bukan makna isim tafdil, tapi dia makna sifatu musyabah bismil fa'il. Akbar macam mana sebut? Asghar. Asghar kecil, bukan paling kecil. Hadasul asghar, hadakul akbar. Asghar dengan makna saghir, akbar dengan makna kabir. Tu ganji surah. Mau nak faham bahasa tu. Yang kalau bodoh macam mana nak bahas? Ada orang nak bahas ilmu tauhid, bi Quran tak kerti. Nak bahas ilmu hakikat, baca Quran pun kelang kabut. Ni baca Quran ni, tengok ada terjemah ni. Firman Allah Ta'ala dalam Quran. Yang besok. Ayat Quran ni kandungan dia mengajarkan nafsu kita, dia sentiasa mengajar buat kejahatan, ajar ilmu hakikat, makrifat. Baca Quran tak kerti. Tak kucing. Saja sebut itu kan. Siapa? Ramai macam tu. Ramai macam tu. Malu kan budak-budak tadikah. Sebut ilman baca Quran mau kemah ni. Saja sebut nama ilman ni. 2-3 kali lah sebut nama ilman ni. Malu. Nama panggil Syekh Ahli Tariq Arif Billah. Tak kucing Arif Billah. Pergi saya tak boleh, saya geram dengar gitu. Teruk sangat dia baca Quran. Begitu juga lah nama Tok Mufti ke apa ke, PhD apa ke, baca ayat Quran teruk nak mampu. Konon nak bahas konon ayat Quran hadis, tolak ulama-ulama mujtahid. Lempang je sekali betul. Okay. Saya sikit nak cerita lurah tu lah. Satu bukan senang nak mengaji lurah yang Quran dan Arabian, yang Arabi tu. Macam mana nak faham? Bukan calang-calang ilmu. Nak pergi mengaji. Yang kalau saya tekat saya sebut akbar dengan mana kabir, dia bukan dengan mana akbar dengan mana isim tafdil. Bahkan akbar tu dengan mana kabir dengan sifatun musyabah bismil fa'il daripada kabur yakburu, kibran fahuwa akbar, maksudnya yang besar, bukan paling besar. Tak faham sudah. tu yang saya kata tobat kena ngaji lain. Orang tak duduk saya punya lain ni dia kan faham. Pasal dia tak masuk lain kan? Tak masuk lain. Orang faham, pernah belajar, pernah faham apa yang saya cakap disiplin ilmu ni, dia boleh faham. Kalau tak faham tu salah bingung, wajib tobat ngaji lain, ngaji lama sikit. Baik, terjemah sekali lalu Allah yang lebih besar ni. Yang ni dia saja nak pakai isim tafdil je lah. Allah lebih besar, paling besar. Besar apa? Kalau faham besar tu, tambah macam ada sebahagian daripada Wahabi yang faham Tuhan ni memang besar. Besar dia macam mana? Kursi itu kata dia adalah tempat letak kaki Allah Ta'ala. Kalau tempat letak kaki dia pun besar, yang kursi ni 7 petala langit bumi ni kalau bubuh dekat kursi ni ibarat macam sebentuk cincin daripada padang yang sarjana mata memandang keluasan dia. Kursi tu baru tempat letak kaki Allah Ta'ala. Allah duduknya di aras, kursi tempat letak kaki dia. Bayang Allah Ta'ala besar mana, kata dia. Celaka betul. Ada Wahabi ajar macam tu tauhid. Ada orang ajar macam tu tauhid. Followers punya ramai, orang beriman dengan dia begitu ramai. Itu ustaz Indonesia. Saya tak payah sebut nama lah. Nama tu boleh je sebut, tapi celaka sungguh. Pasal apa? Ui, baik, sesat, menyesatkan. Ramai followers dia, ramai orang beriman dengan dia, ramai orang pakai kata-kata dia. Ui,
So kata zaman lah ni bahaya besar akidah. Risau kita dengar. Nambah pula benda tu, siapa nak cari. Dia tak ada kayu ukur pada dia. Dengar ayat Quran, hadis apa dia sebut, cakap pun lemah lembut aja. Ada orang dia terpedaya itu, dengar lemah lembut je. Wah, cakap dia lemah lembut, sedap, bagus. Berakhlak. Ajar benda sesat, akhlak kata. Astagfirullah. Atau macam mana ni lah zaman kita, zaman mencabar macam ni. Yang ni lah baru kita rasa, ni lah panggil fitnah akhir zaman. Ni lah fitnah akhir zaman. Baik. Ada orang tak pernah faham pun, tak bisa dengar pun. Ada yang katak waktu purung, tak bisa keluar langsung tengok apa benda, apa puak yang sesat tersebut. Tak bisa dengar pun, tak bisa belajar pun, tak bisa berguru pun. Kalau kita bisa berguru pun, guru kita akan sebut dah, dia mention dah apa dia ajaran-ajaran yang sesat tu. Antaranya dalam ni. Terjemahnya kata dia, Allah yang lebih besar, maka iaitu besar martabat ketuhanan. Kalau tinggi pun sama, tinggi martabat ketuhanan. Tinggi martabat bukan tinggi dengan mana pihak, dengan mana arah. Besar bukan mana size, dengan mana kuantiti. Subhanallah. Kalau ada orang kata, saya bukan kata, Allah yang kata dia besar. Takkan salah saya nak faham Allah Ta'ala besar. Oh, memanglah sebut besar tu terjemah mesti ada makna. Jangan faham makna mengikut kepala otak kau nak faham makna tu. Dia ada makna yang selayaknya untuk dipaham dengan martabat ketuhanan. La ilaha illallah. Ni ayat muhkam ni. Ayat kau sebut makna macam ni. Yang ni mutasyabihat. Untuk apa nak diartikan dia? Mesti tanggungkan dia pada makna yang tidak akan datang apa-apa syubhat dalam bab ketuhanan. Jangan bawa apa-apa kesemaran dalam bab ketuhanan. Jangan bawa apa-apa kesalahan dalam bab ketuhanan. Jadi Allah Ta'ala besar ni, besar martabat, besar pangkat, bukan besar jirimnya. Subhanallah. Bukan besar jirimnya, bukan besar jisimnya. Subhanallah. Kaedah kita jumpa je benda tak betul ni, subhanallah. Situ dulu. Dan tiada mengambil faedah. Satu lagi bab pula. Kita mengaji tak ada kejar masa ni, relax kan, dengar satu. Kalau dia bagi kata ustaz mesti habiskan dalam 40 kuliah, mampu saya. Lepas tu saya tak apa suka kalau ngajarnya tu. Siapa? Sekolah pun saya tak apa suka ngajar. Siapa? Dia ada waktu yang kena habiskan juga. Kadang murid macam-macam ragam kan, audience macam-macam kena selesaikan dia dulu. Tu nak bagi selesai kat dalam masa 40 minit mengajar. Ui, bukan sama. Saya suka mengajar macam ni. Dan tak ada orang arahan dengan saya untuk berhenti. Tu best sekali. Selagi tak selesai, selagi tak jumpa session ni, berhenti, tak berhenti. Jumpa session saya berhenti. Kalau tak jumpa saya baca lagi. Sampai saya nak depan nak cerita bab lain pula. Bukan nak cerita masalah besar, kecil, bukan nak cerita masalah siang malam, bukan nak cerita tu. Nak cerita apa? Bab mengambil faedah pula. Nanti ada jumpa pula lam sayrurah, bukan lamul ta'lil. Ataupun dia panggil lamul hikmah, lamul aqibah. Nak pakai nahu juga. Tu yang kena ngaji nahu tu. Pasal tak dapat tidak, bila sebut ayat Quran, dia mesti ada alat untuk boleh menyebabkan hadam kita dengan Quran. Dan di atas besarnya pahaman akidah, kalau ada kaedah lurah pun, Al-Quran tu hendaklah ditauhidkan dia. Tauhid mesti merentasi Al-Quran. Dengar elok ayat tu. Tauhid mesti merentasi Al-Quran. Satu, mana-mana ayat muhkam, kepahaman muhkam, la ilaha illallah, Allah ni tak hajat pada satu istighna'an kulli ma siwahu. Mana-mana ayat Quran yang memahamkan kepada ada yang boleh memalingkan daripada makna istighna'an kulli ma siwahu dan iftiqar kulli ma adahu ilaih tu, mesti ayat tu atas nama istilah tanggungkan dia. Dia bukan ayat muhkam, dia mutasyabihat, selesaikan ayat mutasyabihat tersebut. Ni tauhid merentasi seluruh perkara atas kita hidup ni. Hatta Quran hadis mesti ayat-ayat muhkam ni dia merentasi seluruh perjalanan agama. Pelajaran dunia lagilah mesti tauhid merentasi semua. Piu. Apa pun based on tauhid. Tak boleh based yang lain. Tak boleh teras pada hal lain. Teras pada hal lain habis, hancur. Nama pun tauhid, usuli. Usul. Dia bukan furu' ni. InsyaAllah kita sambung
dan tiada mengambil faedah ia bagi dirinya dan bagi makhluknya pada segala perbuatannya dan segala hukum. Ada soal? Tuan-tuan mengaji ni, kalau ada orang tanya pasti boleh sembang balik apa yang telah saya sebut. Itu baru nama mengaji ambil perhatian namanya. Kalau steam ni dengar faham lah ni. Macam mana siang malam ni? Entah, aku pening dengan bulan, matahari, nujum, buruj apa. Serabut kepala otak aku. Tak ampah lagi apa tu. Awak bodoh sangat, bengap sangat nak faham tu pun tak boleh. Kasarnya bahasa. Barulah nama belajar, faham, ambil kerti, ambil dengar. Yang tu yang mengaji kena ada waktu rehat, kena rehat. Waktu yang mengaji jangan sampai lena. Dengar elok saya nasihat tu. Saya ngaji pun Tok Guru nasihat itu. Saya ngaji masa saya duduk dengan Datuk lu, Tok Guru kata macam ni. Tak ada tanya tu saya sebut macam ni sikit lah. Masa bila mengaji ni main tam semangat ni. Sampai 3-4 hari tak tidur. Pasal apa? Seronok ngapai telaah kitab tak tidur. Tak payah minum kopi, tak payah minum Nescafe apa. Tongkat Ali ke apa tak payah. Takkan tidur. Pasal apa? Seronok mengaji. Seronok ngapal. Saya kat pondok ada anak murid saya pun, kawan lain. Seminggu tak tidur. Tak boleh tidur. Seronok buka kitab. Habis-habis seminggu tumbang. Masuk hospital. Doktor pun tak tahu sakit apa. Macam laru habis, darah lah, jantung lah, apa, nadi apa. Pening dia. Dia pun tak tahu dia nak buat apa. Dia pun jadi tak sihat. Saya mengaji dulu, Tok Guru tahu. Koma ni kata dia. Semangat macam mana pun kena tidur je. Kalau nak kena kahwin ada bini, kena ada bini. Dia cakap je tu, dengar saya buat. Duk ngaji, duk ingat bini je, balik kata kahwin dulu. Tengoklah ada duit, tak ada duit katanya. Masa saya ngaji tu ada seorang tu, ustaz lah, dia baru kahwin. Kata dia, kamu nama dia Buat Ahmad, meninggal dah pun ustaz tu. Dia, saya mengaji, saya masuk kat sana pun dia mengajar dah kan. Meninggal dah, nama Buat Ahmad aja. Nama dia Buat Ahmad, Ahmad saja. Ahmad tak ada apa-apa, Ahmad saja. Yang pergi sana tu yang guru saya ustazah tu. Bila tanya, nama hantar siapa? Ahmad. Ahmad apa? Ahmad saja. Oh, Ahmad Fakot kata dia. Tuan-tuan tak faham, sudah saya kata apa tu. Okey, dia lah. Masa tu dia orang kahwin. Kahwin pun dengan ustazah bekas belajar situ juga kan. Kahwin. Bila kahwin, tengok dia main mengaji. Dia cerita tak lah kan, waktu rehat kena rehat, waktu tidur kena tidur. Kata dia, kamu bini ada ke? Kata dia, tak ada tu, hantar balik kampung. Kata dia, sejuk lah katanya. Sorry tuan-tuan, saya punya bahasa tu ya, sorry ya. Saya nak kata apa? Kalau sampai mengaji ada benda boleh ganggu, jaga. Jangan sampai ganggu. Satu antaranya waktu tidur kena tidur, waktu rehat kena rehat. Jangan waktu rehat tak ada, tiba mengaji tidur. Lempang sekali waktu. Tak, memang salah, memang tak betul prinsip. Maksudnya kau tak kerti nak cara hidup kau nak susun atau betul macam mana. Waktu tak sepatutnya tidur, kau tidur. Waktu suruh tidur, kau tak tidur, kau berjaga. Berjaga duk main game apa-apa, duk melalak melolong apa-apa. Habis-habis waktu yang kena mengaji tu, warak kena tidur. Angguk sebut faham. Kepala otak kau hidupnya tu. Sikit rasanya bahasa kasarnya tu lah. Tok Guru saya nasihat dia tak ada lah macam tu. Orang tua dia tak kawan itu, ni muda malu dengan muda tu lah. Tapi bandingan dia umur 90 lebih, dia nasihat dia taklah macam orang 50 nasihat. Kot naik 60 sikit kot kan, esok keda sikit, bahasa lembut sikit kan. Apa saya nak cerita ni? Dia cerita itulah. Kata dia kena tidur kata dia. Nanti kena penyakit kuning kata dia. Tak boleh nak tidur, mata terbutang je. Payah kata dia, susah. Mengaji kena pula 2-3 bulan sakit. Kata dia nak berubat bukan senang tu kata dia. Waktu rehat kena rehat. Tengah hari pun rehat sikit, boleh mudah nak berjaga malam katanya. Dia gabar diri, nasihat dia satu-satu. Awak dengar pun. Macam tu je. Dia bagi nasihat tu betul. Maksudnya perjalanan hidup tu betul. Kau semangat macam mana pun, macam mana? Kita manusia, kita ada batas kita, had tertentu. Bila dah sampai yang ni, keperluan jasad kita macam ni, kena rehat, kena makan, kena tidur, kena tidur. Ada bini, sorry saya sebut bahasa tu ya. Kalau duit tak ada, gaduh nak bini macam mana? Kau banyaklah puasa kan.
Jangan ambil pula kapok ke apa klorok mau pergi rendam kawan tu. Tak faham sudah apa saya sebut kan. Bukan macam tu kaedah dia. Puasa. Apa saya nak sebut ni? Selesaikan perkara-perkara yang boleh mengganggu kita proses-proses mengaji dan belajar. Jangan jadi bodoh, apa yang sepatutnya kena faham, tidur steam je. Tanya apa pun tak kerti yang buat pasal. Patutnya waktu yang kena ambil perhatian, kena ambil perhatian. Itulah. Ha. Bukan belakang bukan besar apa? Bukan besar jirim. Ha. Maknanya bukan besar yang mesti rumah maksud Tengah belakang tu bukan besar apa? Ha? Mengisi ruang. Bukan besar ruang. Oh, itu sorry. Saya tak dengar tu ya mestilah. Bukan besar jirim tu maksudnya memanglah bukan besar dengan makna mengisi ruang yang occupied space, yang kata ada kadar lapang mengisi ruang bertempat. Oh, bukan macam tu lah. Ataupun dengan makna bercantum-cantum dengan zarah-zarah tertentu. Sebarang huraian besar dengan makna macam tu salah, sesat, tanzihkan, nyahkan daripada apa-apa pahaman dan lintasan hati dengan faham macam tu. Mesti besar martabat. Antara sikit huraian. Apa maksud besar martabat? Kita tak boleh nak fikir dan tak boleh capai, nak boleh hurai macam mana nak memperikan hebatnya dia. Itu maksud kata besar martabat. Boleh faham? Besar martabat ni maksudnya tak boleh mulut nak hurai macam mana hebatnya Allah Ta'ala. Kalau kuasa apa, macam mana kuasa Allah Ta'ala, nak sebut macam mana? Tak tahu nak hurai lah. Tu besar martabat. Sampai kita tak boleh nak cerita macam mana tu, tak terperi kan. Cuma kalau nak peri kan pun mesti ayat-ayat yang selayaknya, yang tu pun sebenarnya bukan huraian di atas apa yang kita boleh cerita untuk menceritakan hebatnya kuasa dia, misalnya hebatnya pendengaran dia, hebatnya ilmu dia. Yang tu sebagai contoh huraian misal untuk memudahkan faham saja. Tu maksud besar martabat. Boleh? Tu huraian besar martabat. Okey, lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.